Okay, hai Nat. Berapa khabar dan saya minta awak terus mulakanlah kita punya sesi perkongsian. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua boleh dengar ke? Boleh. So, saya sharekan slide saya. Wah, suka dulu. Yang ni suka duka Ada duka juga Semua boleh nampak ke? Nampak? Okay, jelas Nat. Okay, so saya bukan seorang penyelaras untuk subjek Equity 272. Yang ni adalah subjek probability dan statistik. Dan bila bekerja dari rumah dengan 3 orang anak kecil, ada gambar tu kat bawah tau. So cabaran dalam menguruskan masa tu sangat-sangat mencabar lah. Okay, sedia maklum kita start online class pada 6 April. So first tu macam apa kita nak buat, apa kita nak start. So anak-anak bersekolah, diorang dah start online class juga, dah ada kerja sekolah cikgu bagi. So kita tak ada face to face macam mana kita nak buat assessment kita, quiz, test, final exam. So ada tak guidance black and white macam mana kita nak proceed through the process. So macam saya ni ready ke, student-student ready ke, macam nanti bila ada kelas, how about my kids? Can they co-op? So nanti nak bising ke while we have online class kan? So before we start our class, I've made saya bagi soalan dekat student. So we are going to have online class starting 6 April. So saya tanya how they feel, are they ready? So basically macam they are excited. But then adalah yang worried yang mana ada masalah internet bila diorang dah berada di kampung. So diorang nak macam apps tu tak terlalu banyak yang digunakan. So macam biasanya usually untuk online meeting sebelum ni diorang dah pernah guna Zoom. So bila ada Zoom lepas tu kena download Google Meet, nanti kena download application lain. So diorang rasa macam berat lah. So inilah a few feedback yang saya ada. Some of them feel bad, get locked down tapi kena study lagi, kena buat revision, ada test semua. Tapi yelah kita nak buat macam mana. Ada juga student yang berharap semester ditangguhkan tapi kita mengikut je lah keputusan orang atas. Yalah. So untuk teaching planning, so saya nak buat synchronize or asynchronous. Nanti kalau fully synchronized macam mana students, those who didn't have internet connection, poor internet connection nak study. So kena bahagi masa. And then before MCO lagi saya dah start guna Google Classroom, where inside my Google Classroom I upload my material. So I have notes, tutorials is already uploaded in Google Classroom before MCO. So it just how I'm going to change my face-to-face classes into online. So how I'm going to manage my teaching plan while I need to manage my kid at the same time. Because my kids, when mama is not around, so diorang tak buat kerja. Biasa lah. Dengan baba dia tak mau, dia nak dengan mama. So memang masa di waktu siang tu banyak fokus kepada anak-anak lah. So preparation untuk teaching plan saya banyak buat di malam hari selepas anak-anak tidur. So a few weeks before kita start our online class, IMK ada buat a few groups untuk Google Classroom. So yang ni lah. Prof, yang itu gambar saya tu Prof. Saya pun belajar juga dengan Puan Nadia ni waktu malam Prof. Di waktu malam kami ada Google meeting untuk conduct everything kan. Lepas tu yang ni gambar anak saya yang mana time tu pun dia dah start class. So untuk manage kerja sekolah dia tanpa terlalu banyak interruption, terlalu banyak benda yang dia nak tanya. So saya listkan dahulu kerja sekolah dia untuk setiap hari dia ada subjek apa. So bila dia dah satu subjek dia akan tengok lah. So macam tu lah apa yang saya kena buat untuk saya juga. So hari ni saya kena buat apa, saya kena ada checklist sendiri. Tapi macam at a certain time
kadang-kadang hilang jugalah list tu. Nak manage masa tu pada saya agak susah. So ini adalah basically plan yang saya buat. Saya nak buat apa setiap minggu, test nak buat bila, quiz nak buat bila. Tapi jelah, pengurusan masa tu saya tak mampu lagi nak buat dengan betulnya, adalah sedikit lari-lari tarikh tu. Tapi manage, try learning tu habis, cuma assessment tu kita nak ada peranjakan tarikh sedikit lah. Okey So tu. ya? Okey tu tak salah. So memang working at home ni memang yelah biasa kita kerja dekat office, pergi pagi, petang balik, so baru settle untuk kerja rumah. Tapi bila berada di rumah daripada pagi, the whole day, so kita akan ada anak-anak depan mata, nak bantuan kita bila buat kerja sekolah, lepas tu dengan nak makan dia, nak sediakan keperluan dia yang lain dengan dia nak main lagi. So macam stress tu biasalah, perkara tu ada. Apa yang saya buat? Self therapy. Saya akan masak, saya akan stop sekejap dengan kerja, saya akan go on dengan anak-anak dulu, saya akan masak. Kalau nak masak, saya perlu masak daripada pagi tu untuk sediakan sampai petang sekurang-kurangnya. So anak-anak lapar dekat tengah-tengah hari tu, okay balik pergi ke dapur terus makan bersemualah, memang saya akan sediakan. The first 2 week saya still explore guna quiz dalam GC yang mana kita guna Google Form. Saya ada cuba guna Edpuzzle dan juga quizzes. Tapi bila terlalu banyak apps yang saya cuba explore ni, saya rasa macam mengambil masa saya. Yalah nak contact anak-anak dengan rumah, dengan kerja semua. Tapi saya cuba. So ini adalah apa yang ada daripada GC saya dah bahagi daripada saya dah bagi GC ni sebelum kita start MCO lagi, where saya dah start dengan GC masa semester bermula. So memang saya dah start put all my notes, tutorial semua inside my GC, so student boleh download. This one is contoh where I use my Edpuzzle. So bila guna Edpuzzle ni, we upload our video, we can know which student has watched it 100%, yang mana student belum tengok lagi, yang mana student tengok separuh sahaja. So dalam ni a few contoh, 2 student ni dia dah tengok sampai habis dan dia dah submit on time. So Edpuzzle dia boleh guide macam tu. So kalau dalam GC, bila kita upload online video, kita tak tahu okay student ni tengok pada masa kelas ataupun tidak. So dalam Edpuzzle kita boleh tengok progress student kita. Tapi yelah, bila dia tengok video, kita tak tahu macam mana dia tengok, sama ada dia betul-betul tengok ataupun okay kejap-kejap dia lari pergi tempat lain ke, lepas tu tiba-tiba dah sampai bahagian soalan, so dia skip soalan tu. Bila nak patah balik buat, dia dah tak boleh nak buat. Dia akan message kita lah, puan saya tak boleh nak jawab balik soalan yang belakang sebab saya skip soalan. Dia macam dah tengok soalan, just dia teruskan je, dia tak jawab soalan tu. So saya nak cuba elakkan benda tu. So apa yang saya buat, saya record video yang sama, saya akan upload dalam Google Classroom dan saya akan gunakan exit ticket di dalam Google Classroom menggunakan Google Form. So saya plan material untuk student, kita akan ada notes, recorded video, exit ticket untuk recorded video. Saya bagi tutorial and also step by step for solution untuk tutorial. So recording video ni selalunya memang saya buat malam, siang memang tak boleh nak record, dia akan banyak background noise. Saya duduk di kampung, my house is kampung, so burung, ayam semua banyak. Basically malam is the best time lah, kurang sikit noise. And then kalau for example sediakan material notes dan juga tutorial solution, saya bolehlah buat in between time anak tengah buat kerja sekolah, saya sama-sama buat sediakan material notes dengan solution untuk tutorial.
So that's what we're going to have in teaching plan. Then we also have discussion. So first, starting MCO, I'm asking student whether you want to use Zoom. Sebab mostly they already use Zoom. I tried once, but actually saya tak rasa sesuai dengan saya di Zoom tu. Saya tak tahu kenapa. Rasa macam tak boleh nak guna Zoom. So saya gunakan Google Meet. So kenapa Google Meet? So saya boleh record my meeting. So bila boleh record, student yang tak dapat nak follow the whole session tu dia boleh tengok balik lah. Lepas tu kita boleh record balik. Kita akan record semua chatting dalam chat box. So macam video kita sekarang ni tengah record kan. So semua chatting dekat chat box tu akan di save sekali lah. So kita boleh juga collect attendance, yang mana kita ada add-ons apps untuk collect attendance dalam Google Meet. So online discussion kelas saya usually pukul 8 pagi sebab ikut jadual yang asal 8 pagi hingga pukul 10, tapi saya tak adalah buat 2 jam tu, sejam setengah untuk start session. So hari Isnin pukul 8 pagi memang student pun masing-masing yalah baru bangun. So duduk kampung we have sound of nature banyak. Students familiar dah dengan semua tu. So tak ada masalah lah yang tu. So dalam pengajaran saya menggunakan iPad. So banyaklah membantu. Yang ni adalah contoh screenshot saya rakam video. Yang ni saya buat discussion dalam kelas. Soalan tutorial ni saya bagi lebih awal yang mana student boleh buat dahulu. Dan saya akan, during discussion saya akan tanya kepada student soalan mana yang kita nak bincang, soalan mana yang tak dapat sebab saya dah bagi final answer sekali. So diorang tengok solution whether they get the same final answer or not. Kalau tak dapat, that question usually kita akan bincangkan lah. So yang inilah sikit video. So here we have our answer. This one also our answer. Saya menggunakan iPad, so nak menulis tu semua sangat memudahkan kerja saya lah. Assessment saya banyak gunakan Google Form sebab bila as the week going saya dah selesa, saya macam dah boleh manage dengan masa sikit dengan tak terlalu banyak benda lagi nak fokus. So saya fokuskan kepada satu-satu. Anything dalam Google Form saya gunakan untuk quiz, assignment. Sebenarnya first assessment saya buat adalah pada 6 April yang mana ianya adalah hari pertama, yang tu kita dah maklumkan awal kepada student sebab mengikut perancangan sebelum MCO memang student ada quiz minggu tu. Tapi disebabkan MCO semua kelas cancel, so kita encakkan assessment kita kepada first week untuk ni lah online learning. So assessment saya gunakan Google Form je. Yang ni adalah contoh first assessment yang saya buat. Saya ada calculation. So untuk calculation saya mohon student untuk upload file dalam Google Form. Dan kita ada juga MCQ punya question, kita ada soalan true false. Tapi bila saya gunakan function upload file dalam Google Form, nak marking tu dia jadi satu masalah sikit. So selepas daripada tu, apa yang saya buat adalah student just perlu upload solution yang diorang dah buat dalam GC sahaja, bukan connected to Google Form. Dah tak ada dah lah add file kat situ. Dia akan directly upload dalam GC. Ini adalah contoh saya marking student punya solution untuk assessment. Apa yang saya nampak kat sini dalam Google Form sebelum ni, saya type soalan tau. When I type the question, student maybe tend to copy and paste into Google and try to find the solution. Soalan pertama, I ask them to give example on mutually exclusive. So when they give the answer, their answer with the friends are exactly the same sentences. So apa yang saya buat selepas tu untuk assessment, saya tak type lagi soalan, I make it into picture.
So when they want to find through online, they need to have some time to type it back. Itulah untuk saya mengelakkan. So penggunaan iPad alhamdulillah memang banyak membantu saya untuk marking, untuk have discussion, untuk record video memang semua saya gunakan iPad. Kalau boleh kita laju sikit Nat sebab kita ada nak habis dah. So yang ni lepas assessment yang first kita minta student bagi feedback lah. Mostly dia orang kata masa tak cukup. Masa tak cukup tu biasalah perkara biasa, face to face pun mereka alami benda yang sama kan. Kita bagi masa yang banyak pun still tak cukup juga. Masalah utama adalah bila nak upload solution. So dia ambil masa tapi saya tak kisah benda tu. Saya akan bagi dia orang time interval. Submit late tak apa. As long as you submit, kita akan tengok how late you submit. If it is too late, then there will be penalty. If no, saya terima semua. So itulah. So daripada assessment tu student boleh tahu, oh dia tak boleh nak upload 2 file dalam satu link untuk Google Form. So apa yang saya buat, guys, you need to compile everything and then baru upload. So at the end of the week semua saya lebih selesa. Sekarang ni keselesaan tu adalah pada Google Classroom yang mana kita akan guna Google Form dan Google Meet. So yang ni hujung-hujung nak habis kelas week 10 dan ke atas, anak-anak pun dah cool down, diorang dah boleh manage nak buat apa dulu sebelum mama, sebelum saya boleh fokus untuk anak-anak. Then after kids have finished everything, then baru saya sambung buat work balik lah. Terima kasih Puan Nat, Prof dan rakan-rakan peserta sekalian. Puan Nadia ni dia beliau ni mewakili kita punya perspektif seorang ibu yang beranak kecil dan juga memegang tanggungjawab sebagai penyelaras subjek lah pada semester ni. So sebab itulah Puan Nadia ni dipanggil untuk berkongsi. So dari segi tu kita boleh try lah belajar juga macam mana cara dia manage masa kan Prof kan? Selain daripada menghadap kerja work from home ni. Terus pergi kepada kita punya speaker ataupun panel kita yang ketiga. Boleh ya Prof iaitu Dr. Najah Ghazali. Prof, yang ini pun kawan baik saya juga Prof. Saya memang kawan baik saja yang sudi berkongsi ni Prof. Alhamdulillah lah, bersyukur tau Prof ada kawan baik, rezeki juga ni. Okey, Dr. Najah kalau dah bersedia berkongsi pengalaman, so saya pun tak sabar nak dengar. Dr. Najah boleh mulakan? Okey, baik. Assalamualaikum Prof. Saya try buka skrin. Okey, nampak kot? Nampak tak? Ada. Okey tak ada? Right. Ada. Okey, saya nak share yang saya nak share hari ini adalah lebih kepada feedback daripada student lah, sebab saya ada buat survey dalam minggu lepas. Survey saya ni melibatkan apa feedback yang diorang dapat melalui e-teaching session, discussion session dan quiz test assessment tu. Okay, so feedback dia ni lebih kepada merangkumi apa yang diorang alami sepanjang semester tu dengan semua lecturer. Maksudnya bukan saya seorang sajalah. Okay, kita tengok sekejap soalan ni antara contoh soalan saya buat. Okay, saya buat Google Form dan dapat 40 respon daripada student dan saya dah summarize dalam bentuk PowerPoint kat sini. Okay, pergi pada soalan pertama terus. Boleh cari paper ni. Saya bukan education jadi saya pun tak tahulah betul ke tak kan apa feedback ni okey ke tak. Okay, mungkin Prof boleh komen lah. Okay, untuk teaching session soalan saya, what do you think the best approach for teaching and learning session and what do you expect the learning should be for the next semester? Okay, so daripada feedback student saya, mungkin Prof boleh baca kot tapi saya summarize sikit. Majority sangat suka saya menggunakan approach menggunakan Edpuzzle. Okay, sebab apa? Because I can rewatch it when I need and then I don't really like online class like Google Meet. So I found it hard to find a specific time for that.
Okay, so not effective for maybe some students. Okay, and then it helps us to keep active during the learning. Okay, so because kita ada quiz, okay, sebab kita kadang video ni kita tak boleh bagi sepanjang masa tu kita nak mengajar je kan, kadang student boring. So apa yang saya buat, 5 minit pertama tu saya akan pastikan ada quiz, okay, untuk student make sure that they keep active for the video. Okay, and then apa lagi? Saya rasa jangan terlupa student sebab kami dekat rumah, bukannya dekat Unimed yang tak tahu nak buat apa di bilik. Yang tu saya pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Okay, and then okay, kita bagi dia buat survey untuk pilih platform yang dia orang prefer for teaching session. Okay, so 92% student saya sukakan Edipuzzle. Dan sebenarnya Prof, saya sebenarnya sepanjang teaching saya tak pernah menggunakan Google Meet. So jawapan answer from Google Meet ni mungkin based on their experience from the other lecturer lah. Okay, yang saya guna hanyalah Edipuzzle. Okay, and then students' opinion about video blended with quizzes approach. Okay, so ni saya ambil feedback from them. So they think that Edipuzzle is the best features for online class personally, okay, for them. And then combined with quiz, okay, they like the approach because it can test my understanding about the topic, okay. And then it prevents us to get bored, okay, because they are needed to urge to listen carefully to answer the question, so they can rewatch the video and then make us concentrate more on the video. Okay, video bagus campur dengan Edipuzzle baru senang nak faham dan nampak kesalahan kita. Okay, apa satu lagi kelebihan yang menggunakan Edipuzzle ni, saya akan selitkan soalan di dalam Edipuzzle dan soalan tu yang akan saya gunakan untuk didiscuss dalam bahagian discussion. Okay, so jadi maksudnya kita dah guide dah soalan tu daripada video lagi. But still if they cannot find the right solution, so kita akan still discuss on in the discussion. Okay. So what is Edipuzzle sebenarnya? Okay, saya tunjukkan Edipuzzle. So this is the website of the Edipuzzle. So dalam Edipuzzle ni kita boleh ambil mana-mana video di dalam YouTube. Okay, tapi saya prefer untuk buat video sendiri menggunakan PowerPoint dan saya record dan saya upload di YouTube. Saya cuma ambil link tu, saya link ke sini, ke Edipuzzle. So from Edipuzzle tu kita boleh tambah question di dalam ni. Okay, contohnya kalau macam saya tak nak ambil video sendiri ataupun saya boleh ambil pilih je kat sini, kita boleh ada juga video-video dalam ni. Okay, contohnya kalau kita nak ambil yang ada question, ada tak? Okay, macam ni. Contohnya matematik. Okay, so kat sini dia ada banyak checkpoint untuk question. Okay, so kalau kita rasa tak okay, kita nak tambah lagi question, we can edit the video. Alright, and then we can, after that we can assign dan dia akan automatically assign di dalam GC. So student boleh dapat info from that GC dan dia akan connect kepada Edipuzzle. Okay, dan saya boleh juga measure dia punya performance. Okay, so kalau kita nak tahu dia punya markah, kat sini ada markah Edipuzzle. So saya boleh tahu dia punya markah kat sini. Okay, so tapi saya jenis yang saya tak ambil sebagai markah assessment benda ni. Saya cuma ambil lebih kepada saya cuma cakap kat diorang bahawa ni just for your understanding. Sebab saya tak restrictkan untuk dapatkan markah, sebab kalau saya takut kalau saya strictkan markah, student akan tend to feel pressure, dia mungkin akan tanya kawan, dia tak akan belajar something kat situ. Okay, okay. And then, okay, so the advantage for teachers untuk Edipuzzle ni bagi saya lah, it can be used as attendance. Sebab student tak boleh skip video dalam Edipuzzle. Kita ada button untuk elakkan student skip soalan, skip video. So kalau student tak tengok habis, saya boleh tahu. So saya selalu beritahu student bahawa kalau awak tak jawab soalan Edipuzzle, it means that saya kira awak absence daripada kelas tu.
Okay, it will also keep students active during watching the video because they have to prepare for the quiz. Okay, students cannot skip watching the video. It can be used to guide students in doing exercise. They can watch the important part that relate to the exercise. And then teacher can also assess student performance for each question. Okay, so dalam setiap soalan tu kita boleh tengok satu soalan tu student mana yang tak boleh perform, berapa bilangan student yang tak boleh perform for that particular question. And then also provide guided question to be discussed for the discussion session. Okay. We also program for by using the video. Hanya 20 videos can be assigned to classes using a free registered account. Okay, maksudnya saya untuk semester lepas saja saya dah menggunakan sebanyak 2 akaun saya. Saya terpaksa buat akaun baru 2 untuk dapat akses kepada 20 video ni. Sebab satu video kita blast pada 2 kelas dah dikira sebagai 2 video. Okay, boleh sambung And then so untuk next semester kalau saya nak gunakan Edipasa, saya terpaksa menambah akaun baru untuk mendapatkan kuota tersebut. So saya nak sarankan kepada mana-mana pihak terlibat untuk membeli kuota tersebut. Kalau boleh lah. Sebab saya dah tengok Dr. Najam memang dari awal OTL memang menggunakan Edpuzzle ni sahaja ke? Ya. Memang tak ada apa masalah lah, student pun memang seronok lah. Ya, sebenarnya saya sebelum gunakan Edipasa ni, masa saya belajar dulu buat PhD kan, saya kadang-kadang nak belajar something, saya belajar daripada satu website ni di mana dia tunjuk sepanjang video dia akan selitkan dengan video. Daripada situ saya nampak saya sebagai student, saya lagi mudah faham bila diberikan sebagai quiz. So that's why saya dah daripada awal lagi saya dah keep in mind dan saya gunakan Edipasa untuk student saya buat. Oh, Okay, so ini Edipasa yang saya tengok lah pada saya dah minta quotation daripada Edipasa. So, dia charge untuk $900 per year. Kalau tak boleh mungkin saya terpaksa buat akaun baru lah, 2 akaun baru untuk next semester. Yeah. Okay, that's enough for the teaching. So next saya pergi kepada quiz and test. So soalan saya seterusnya, what are the challenges that you encounter before, during and after any test? Okay, dengan student. So student feedback. So saya tengok kat sini 26% is because of the internet connection. 28% uploading process ni maksudnya bila kita bagi calculation, soalan calculation, they have some problems to upload. Okay, contohnya dia orang cakap kata ambil gambar kena convert ke PDF and then kena upload ke dalam DC, dia kata it takes time. So lecturer should give some time for them to upload. And then 34% is because of insufficient time. Okay, so they said that too many questions but they have limited time. And then the rest we have 6% here for panic attack. Okay, and then environment distraction. Contohnya macam ada family kan, ada bunyi bising, so dia orang cannot concentrate on that one. Okay, and then this is what they write down here. So the duration, okay. We understand that lecturer are trying to not to let their students to have discussion, but there are sometimes we got panic attack and nervous make us to get blank when answering the question. Even we have to talk for it. Okay, I would suggest if any working steps need to be submitted, only for the working step to be given time later after the quiz or test except for quiz question. Okay, as us to scan the paper properly. Okay, and then we need more time to upload our solution. Okay, and then ada juga student kata, oh okay, as quiz given after every topic and this may secure our understanding. Okay. Okay, so pergi pada discussion time. Okay, what is the best approach you have experienced from the discussion time? Do you prefer discussion about question given earlier or solving a question during discussion? Ini saya tanya pada student. Okay, tapi personally untuk student saya menggunakan platform WhatsApp sahaja. Okay, dalam WhatsApp tu saya bincangkan soalan yang kita dah discuss dalam saya beri pada puzzle tu. Okay, then saya minta diorang share kesilapan yang diorang buat, solution diorang buat yang salah. Dan saya akan
download, saya akan copy dan saya akan mark on the spot dan saya akan share balik apa yang diorang silap. Itu cara saya dalam gunakan WhatsApp. Okay, so ni feedback student lah. Okay, so student untuk discussion, session preparation, they prefer to have question given early. Okay, 67%. Whilst we have 60% question during discussion. And the rest, they prefer both. Okay. And then, what is the challenge before, during, and after any test? Okay, ni antara feedback diorang. Sorry, salah Okay, seterusnya kita ada discussion platform preferences. Okay, so untuk discussion session. So untuk student saya, 60% prefer WhatsApp. Okay, 20% prefer Google Meet. Saya tak pernah guna Google Meet. Okay, so the rest ada GC dengan Telegram. Okay, tapi ini bagi saya ni pendapat daripada pelajar. Dan saya merasa bahawa ada sedikit bias kat sini sebab WhatsApp banyak kelebihan kepada pelajar lah berbanding kepada pensyarah sendiri. Jadi saya listkan kat sini kelebihan dan kelemahan menggunakan WhatsApp ataupun Telegram dan Gmeet. So untuk WhatsApp saya nampak lah dan feedback dari student, easy to access anytime, easy to refer study back, easy to ask question, less data need. Okay, so advantage student can join and miss anytime cause it involve non-continuous discussion. The teacher cannot guide dalam WhatsApp, but teacher can still use other platform to write such as Looms during discussion. Saya pernah juga jadi keadaan di mana saya perlukan explanation yang panjang, saya menggunakan Looms untuk record video, short video dan saya ambil link dan saya share. Okay, because itu cepat cara dia untuk kita share dalam WhatsApp. Okay, untuk Gmeet, kelebihannya make student stay focus, it involve continuous discussion. Mungkin sentiasa ada percakapan dalam Gmeet, and then teacher can write on the board, okay, and share to the students. Okay, the disadvantage untuk student adalah student tend to silent and shy. Okay, they maybe dia nak tanya soalan, and then more data needed. Okay, ini sudah saya ramai juga yang komplain berkenaan dengan data, dia kata tak cukup data untuk for Gmeet. Okay, and then saya tanya juga what will make them participate to the discussion session. So students said that they will only join when they are eager to ask question and check their answer. So macam student saya, dia orang nak tahu jawapan dia dalam puzzle tu kenapa salah dan dia orang nak saya semak solution dia orang. Yang biasanya itu juga dalam masa discussion lah. Okay, what are the major problem you face with online learning? Then how do you manage your time and maximize your effort to fulfill all tasks given? Ini saya tanya kepada student lah secara overall. Okay, so student saya divide lah antaranya home surrounding. Antaranya so they have distraction. Okay, dia pada favorite person, favorite TV show, special movies, very comfortable bed and the easy access for us to drive anywhere, either to go for jalan-jalan or meet our friend. Okay, so taking initiative to study is honestly very less. Managing time was hard. It was in place because we have to do is study, but at home we have extra course to do and there is always an escape from doing the revision. Okay, however, I did write down the tasks that I need to do according to priority list and managed to do in time before due. Only the due date helps me to get the task done before time's up. Okay, itu masalah pertama diorang. And then second one, time management. Okay, so time management for sure and effect of surrounding. Plus would be good if the task given come once at a time so that we don't just complete it instead of understand each topic deeper. Okay, the schedule, why at the weekend also have the classes? Because if that week we have the test or quiz, only at the weekend we can study and do some extra exercise. Also can finish the assignment that given to us. Dan ini pun saya nampak pada student di mana kita sebab kita tak ada seseorang yang boleh manage jadual student. Kita tak tahu jadual student macam mana, hectic ke tak. So saya rasa mungkin benda ni kita kena consider lah untuk next semester, kena ada jadual untuk for them to get prepared for the quiz or test. Another problem
is mental health. Okay, if you prepare early, if the connection is the problem, it cannot be helped anymore. Every subject has their own task, and the task really must be done at the time. This half subject gives a long period to submit. Mostly after end the class have a new task. So we didn't have good time with our mental also. And we did like keep rushing, moody, and the internet problem and the task still not decreasing. So I appreciate for all the lectures that one give us to do our tu antara feedback student lah berkenaan dengan online learning. Okay, so ni pula feedback saya lah berkenaan dengan challenge saya sebagai teacher to do the online learning. Okay, maybe Prof boleh help to overcome this problem. So, problem saya yang pertama is to doing continuous interaction among student during discussion time. So kadang-kadang kita dalam discussion kan, student hilang, bila kita tanya, student tak jawab. Okay, so apa yang saya boleh buat lah discussion time ni, kadang-kadang saya tak nak, saya bagi motivation sajalah. So kalau soalan tu susah, kalau dia orang dapat jawab, saya kata saya bagi positive feedback lah. And then saya kadang-kadang saya share markah dia orang. Okay, yang 100 ni saya share kata motivation and sometimes saya share inspiration story. Saya ambil lah cerita mana-mana pun yang ada yang saya tahu pasal apa mental, pasal kisah saya ke apa ke. So kadang-kadang dia orang bagi feedback lah benda tu kan. Just to give them motivation. Okay, tapi saya still lagi cari jugalah cara untuk make continuous interaction during discussion. Okay, and then the second, saya nak reduce plagiarism in online quiz or test. Okay, so macam yang quiz lepas, apa yang saya boleh buat lah. Saya ada yang meniru, saya panggil personally. Personally, saya investigate dia tiru dengan siapa dulu. Okay, lepas saya dah investigate, lepas tu dia tahu, saya panggil, saya message semua, saya minta dia PM saya personally. Okay, dan semua mengaku kesiapan dan biasanya bila saya dah siap skrip lah untuk nasihat ni, saya dah siapkan skrip. Nak jaga emosi saya ni, saya dah siap skrip supaya saya tak marah diorang. So skrip saya tu lebih kepada motivasi lah. So bila saya bagi motivasi, biasanya next quiz memang tak ada yang meniru lah orang yang saya panggil tu lah. So dia senang untuk saya control the next quiz. So je saya buat untuk reduce plagiarism setakat ni lah. Okay, dan sebenarnya kalau ada student juga yang kadang-kadang dia bagi tiru, dia bangga. Dia kata kenapa saya yang bagi tiru, dia gelak. Yang tu jadi saya marah. Saya kata kalau awak ni lagi saya bagi kosong. Sebab apa? Awak ketua, sepatutnya kalau awak bagi tiru kat orang lain, bila awak kerja nanti awak ada potensi untuk bagi terima rasuah. Rasuahkan benda tu kan. Tu je lah nasihat saya kat student lah biasanya tu kan. Okay, another challenge, making sure that the assessment marks to be private and confidential. Yang ni baru saya tahu minggu lepas, di mana kita marking, kita kan ada dalam DC tu kita ada kertas buat student, kita akan marking atas kertas student. Sebenarnya student boleh nampak apa yang kita tulis atas kertas tu, dia orang boleh simak di DC. So apa yang saya tak pasti macam mana cara yang efektif untuk make it confidential because kita ada BKA nak kita rahsiakan benda ni kan, benda ni maka tak boleh dibuatkan. So apa kami boleh buat ni adalah kami download kat luar dan marking kat luar. Okay, dan kirim ke dalam Excel. So benda ni sangat hektik sebab saya macam student saya dia involve dekat 120 student. Agak penat ya nak copy keluar, lepas tu kita nak marking dan dia macam seorang-seorang kan. And then sebab satu lagi problemnya bila kita nak download, dia orang tak tulis nama atas paper. So bila kita download, kemungkinan takut hilang maklumat student tersendiri. Sebenarnya easy untuk kita marking dalam DC sebenarnya. Tu challenge saya. Okay, yang tu saya tak tahu macam mana nak buat lagi lah yang paling efektif lah. Okay, yang tu saja yang saya nak cakap untuk yang ni. Cuma saya nak, kalau boleh lah saya nak minta dengan Edukaza tu, kalau boleh tambah lah kota, beli ke. Tadi Dr. Najah tadi Hana, Kak Su dia ada respon tadi, dia kata setakat ni kita kalau nak gunakan Edpuzzle tu kita memang kena buka banyak account lah. Tapi mungkin dalam ni ada Kak Su, ada Dr. Wan Zuki sebentar tadi. Dr. Zuki ni pegawai khas, Kak Su ni pun pegawai khas kita punya BC kan. Mungkin boleh sampaikan kepada BC kita
berkaitan Ya. dengan luahan pensyarah-pensyarah kaitan dengan tools yang bagus lah. Mungkin lepas ni pun kita boleh dapat pandangan Prof juga. Sebelum saya nak pergi dekat Prof ni, mungkin saya nak minta tolong Kak Aisyah share satu game sikit untuk kita bagi dekat kawan-kawan kita. Mixed feelings learning. Describe describe your feeling. Your feeling during emergency remote learning. Anxious. Oh my god. Okay. Anxiety, anxious, benar, best. Okay. Macam mana kita ready ke tak kan? Okay.